Okey, selamat datang diucapkan kepada semua yang mengikuti tutorial kali ini. Okey, jadi untuk kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara saya menghasilkan worksheet menggunakan Microsoft Word. Jadi sepanjang PDPR ni berkemungkinan ada di antara cikgu yang terpaksa menghasilkan ataupun mencari latihan-latihan yang sesuai untuk diberikan kepada murid, sama ada dalam bentuk modul ataupun dihantar melalui PDF secara online. Okey. Tetapi ada di antara cikgu yang mungkin hanya sekadar memfotostat sahaja daripada buku-buku yang sudah sedia ada. Tidak ada masalah di situ sebenarnya. Tetapi alangkah lebih cantiknya juga kalau kita boleh olah latihan yang ada di dalam tu mengikut kesesuaian murid-murid kita. Macam mungkin yang dalam buku latihan yang diberikan tu, latihannya mungkin terlalu advance. Jadi kita boleh buat worksheet kita sendiri untuk diberikan kepada murid-murid kita lah. Sambil tu juga saya akan mengajar beberapa basic, beberapa asas-asas yang terdapat di dalam Microsoft Word untuk membantu terutamanya cikgu-cikgu yang ingin membuat lembaran kerja kepada anak-anak murid ya. Okey, jadi pertama sekali ini adalah step optional lah, step yang kalau perlu boleh buat lah. Okey, jadi kalau latihan cikgu ada melibatkan gambar contohnya. Misalnya kalau matematik nak kena mengira bilangan objek ataupun bahasa Inggeris mungkin nak menamakan sesuatu, apakah perkataan sesuatu, ataupun mungkin bahasa Melayu berdasarkan gambar dan sebagainya. Okey. Jadi untuk kali ini saya akan cuba buat satu latihan ringkas matematik ya. Okey. Jadi mungkin cikgu tak akan ada masalah sangat untuk membuat lembaran kerja menggunakan Word sekiranya tiada melibatkan gambar. Oleh kerana cikgu hanya perlu type sahaja, tiada masalah di situ. Tapi saya nak bagi pendedahan kepada cikgu bagaimana nak membuat kalau lembaran kerja yang nak diberi itu mempunyai gambar. Okey, jadi step yang pertama sebelum kita masuk ke Microsoft Word, cari dahulu gambar-gambar yang kita nak letakkan. Rancang dulu apa gambar yang kita nak letakkan di dalam latihan kita tu. Okey, misalnya untuk matematik saya akan buat latihan mengira contohnya. Okey, jadi buka Google Chrome ataupun Firefox ataupun apa-apa browser yang cikgu guna. Okey, kemudian masuk ke Google, google.com dan cari images.google.com. Tekan enter. Dia akan bawa cikgu ke Google Images. Google Images ni adalah tempat di mana bila cikgu type saja dalam tu nanti, dia tak akan keluar dalam bentuk laman web mana yang cikgu akan pergi. Dia akan keluar dalam bentuk gambar mana yang cikgu akan cari. Okey? Ini ingat alamatnya images.google.com. Alright. Jadi, saya ada satu tip macam mana nak cari gambar yang orang kata hitam putih, mungkin boleh diwarnakan di dalam gambar itu. Okey? Sebab biasanya tak mungkinlah jarang cikgu-cikgu nak letakkan gambar yang berwarna dalam worksheet cikgu lah, kecuali kalau betul-betul cikgu rajin lah. Tapi kalau mungkin nak bagi menarik sikit, nak suruh budak murid-murid kita mewarna lembaran kerja tu. Okay, jadi ini satu tip yang saya boleh bagi ya. Okey, disebabkan Google Images ni adalah laman web berbahasa Inggeris. Jadi cikgu kena cari dulu apa barang tu. So contohnya saya nak letakkan ice cream. So ice cream kalau bahasa Inggeris adalah I-C-E-C-R-E-A-M. Ice cream. Okey, seterusnya diikuti dengan perkataan black, white, clip art. Okey, ice cream, black, white, clip art. Maksudnya, yang permulaan ini, ice cream ini boleh digantikan dengan apa-apa perkataan yang cikgu nak carilah. Contohnya buku,
botol, pen, pensel dan sebagainya. Kalau cikgu ada masalah untuk mencari perkataan tu dalam bahasa Inggeris, jangan susah. Google ada satu lagi feature. Baiklah, jadi carikan Google Translate. Di sini akan keluar enter text dengan translation sini. Tekan pada detect language ni dan cari Malay. Bermaksud apa-apa yang cikgu akan type di sini dalam bahasa Melayu akan berubah jadi bahasa Inggeris. So, contohnya, saya letakkan ice cream tadi. Nampak tak? Dia akan terus bertukar jadi bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris ni yang cikgu boleh ambil untuk masuk ke dalam Google Images tadi ya. So, contohnya mungkin cikgu keliru di antara ejaan pensel dan pensel dalam bahasa Inggeris pun cikgu boleh cek di sini juga. Jadi ini adalah ejaan dia dalam bahasa Inggeris, P-E-N-C-I-L. Okey. Dan selepas tu tekan enter di sini. Okey, jadi di sini keluarlah ke semua gambar-gambar semua aiskrim yang sudah pun dihilangkan warnanya. Okey, kalau kita tak letak black white tadi, kita cuma letak clip art sahaja, semua aiskrim yang berwarna akan keluar di sini ya. Jadi mungkin cikgu pun, kalau cikgu rasa cikgu nak bagi worksheet yang berwarna-warni dengan mereka, dipersilakan. Tidak ada salah di situ ya. Tapi kalau cikgu mungkin ada nak jimat ink ke apa ke, paling selamat ialah gunakan black white clip art. Okey. Seterusnya cikgu carilah mana gambar yang cikgu nak ambil tu. Okay, misalnya saya nak ambil yang yang ini. Okey. Jadi ambil gambar yang ni. Tekan di sebelah kanan mouse cikgu pada atas gambar ni. Klik pada Save Image As. Jangan terkeliru dengan ni ya. Jangan ambil yang Save Link As ni. Kita nak ambil image dia, bukan link dia. Kita nak image. So tekan pada Save Image As. Okey, dan kemudian bagi nama kepada file tu. Contohnya saya letakkan ice cream kat sini. Okey. Contoh saya letak dekat documents lah supaya senang nak cari. Okey. Ice cream. Okey. Dan seterusnya, contohnya saya nak cari gambar yang kedua. Contohnya saya nak cari buku. So kita gantikan perkataan ice cream tadi, kita ambilkan perkataan book. Okey, jadi keluarlah buku di sini ya. Okey, jadi carilah gambar mana yang cikgu nak ambil. So contohnya saya ambil yang ini ya. Okey. Macam biasa, apa step dia tadi? Tekan sebelah kanan. Save image as dan bagi nama pada file itu ya. Okey. Jadi untuk contoh ni saya cuma akan tunjukkan guna dua gambar saja ya. Okey, sekarang misalnya cikgu dah sediakan ke semua bahan-bahan gambar-gambar yang cikgu nak letakkan dalam latihan tu tadi. Okey, cikgu boleh buka Microsoft Word. Okay, buka Microsoft Word. Okey, dan cikgu mulakan dengan ini, blank document. Right? Okey. Jadi kalau cikgu boleh lihat di sini, ini adalah ruang kerja cikgu ya. Okey, jadi ini ada satu lagi tip yang saya nak share, saya nak kongsi di sini. Okey, kalau cikgu pergi ke view dan cikgu tekan pada ruler sini. Nampak tak? Keluar pembaris di tepi sini. Dan kalau lihat, kita zoom out benda ni. Kalau tengok, ruangan kerja yang disediakan di sini adalah dari sini sampai ke sini saja. Diikut mouse yang saya tunjuk sekarang ni ya. Okey. Dia tak sampai ke tepi ni. Maksudnya macam agak sayang kertas di bahagian tepi ni ya. Okey, jadi cara macam mana kita nak aturkan benda ni. Okey, jadi saya nak perkenalkan pada cikgu-cikgu layout.
tekan pada layout di menu atas ni dan kemudian tekan pada margins. Margins ini dia merujuk kepada macam mana bingkai kerja yang cikgu nak buat. Sama ada cikgu nak bagi jarak pada tepi dia ataupun cikgu nak sempitkan dia punya tepi ni supaya lebih banyak ruang untuk letak barang, ataupun sederhana saja dia punya tu, ataupun tepi dia cikgu nak besar, terpulang pada cikgu lah. Tapi kebanyakan latihan saya akan gunakan narrow lah, kerana saya boleh meletakkan sebanyak mana pun benda di dalam kertas tu nanti. Okay, so contohnya saya akan pilih narrow. Dah lihat nampak tak? Pembaris ini sudah pun mula beralih ke tepi. Bermaksud ruang kerja sekarang sudah jadi semakin besar. Dan semakin banyak benda boleh diletakkan di sini. Okay, tapi kenapa tak tarik sampai tepi ni? Supaya boleh full satu kertas. Tujuannya lah untuk mengelakkan daripada paper jam berlaku ketika cikgu printing nanti ya. Sebab kalau teks cikgu terlalu dekat dengan kertas ni, agak susah untuk printer tu melakukan kerja dia. Okey. Ini tip dari saya lah. Okey, seterusnya bergantung pada cikgu. Kalau cikgu nak letakkan dia secara menegak macam ni ataupun melintang, cikgu pergi kepada orientation. Tekan pada orientation. Jadi cikgu pilih sama ada cikgu nak portrait ataupun cikgu nak landscape. Contohnya kalau nak landscape, dia akan jadi menegak macam ni ya. Ini sesuai lah kalau nak buat jadual atau tugasan berkaitan jadual ataupun sebagainya ya. Tapi saya akan gunakan portrait. Alright. Okey, ini satu lagi tip yang saya nak bagi. Setiap kali sebelum memulakan sesuatu, worksheet ataupun dokumen di dalam Word, perkara yang pertama, walaupun benda ini masih kosong, sila save. Okay, sila save. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada komputer kita. Berkemungkinan komputer kita akan tiba-tiba terpadam sendiri. Tengah-tengah kita buat kerja, kita dah shock dah nak tambah gambar itu, tambah gambar ini, tiba-tiba pum, blackout ataupun bateri habis. Jadi bila buka balik, semua yang buat tadi tak sempat nak siap sebab tak sempat save. Okay, jadi ini adalah benda paling penting ya. Sila tekan pada butang disket di atas ni dan bagi nama kepada dia ya. So contohnya kita bagi nama lambaran kerja matematik. Dan pilih lokasi di mana nak simpan. Tekan pada more locations. Carilah this PC, iaitu komputer kita, ataupun tekan browse ni. Browse. Kemudian tekan di mana kita nak save. So contohnya kita letakkan di documents. Jadi tekan save. Okey, bermakna nama kita tadi daripada untitled sudah bertukar kepada lembaran kerja empty. Bermaksud kalau tiba-tiba hilang nanti, takkan ada isu. Kita takkan mula daripada mula balik. Dan butang ni, ingat baik-baik ya. Kalau boleh, gunakan butang ini setiap 10 minit ataupun setiap kali cikgu buat perubahan yang besar di dalam dokumen cikgu. Semakin banyak kali cikgu save, semakin bagus sebenarnya. Amalkan save, edit, save, edit, save, edit, save. Walaupun nampak leceh, tetapi dia akan sangat membantu cikgu nanti andai kata tiba-tiba berlaku masalah pada komputer cikgu ya. Ini bercakap berdasarkan pengalaman ya, sebab saya pernah berlaku sebegini. Tak sempat nak save menyebabkan semua dokumen hilang dan saya terpaksa mula semula daripada kosong macam ini. Okey. Baiklah. Sekarang pergi ke home. Okey, di bawah ini cikgu boleh zoom out ataupun zoom in dokumen tu. Nak kecilkan, nak tengok dari atas, nak besarkan, dan tepi ni ada scroll untuk cikgu tengok atas ke bawah. Okey, jadi saya nak perkenalkan sini, mungkin kebanyakan cikgu sudah tahu pun apa benda-benda ni yang berada di sini. Di bahagian font ni ya. Okey, ini adalah font, iaitu muka tulisan. Yang ini adalah size tulisan tersebut. Kemudian ini adalah bold, tebal, italic, condong, dan underline, garis. So, contohnya saya buat satu perkataan di sini. Lembaran
kerja matematik. Okey. Untuk ubah dia punya size, dia punya apa-apa yang ada di sini, highlightkan dia. Tekan di menggunakan mouse sebelah kiri. Highlightkan semua ni. Okey, jadi kalau cikgu nak tukar font, boleh cari font di sini. Contohnya saya akan ambil font favorite saya, Tahoma. Okey. Okey, seterusnya kalau cikgu nak letakkan bold, tekan bold B, tulisan akan jadi tebal. Kalau tak nak tebal, tekan sekali lagi, dia akan buang tebal tu. Italic untuk condong, underline untuk garis. Dan tak semestinya cikgu boleh guna satu je. Cikgu nak guna dua ataupun ketiga-tiga sekali pun boleh juga di sini ya. Okey, contoh saya akan letak tiga-tiga sekali lah. Okey, jadi seterusnya size jangan besar sangat lah. Paling-paling kalau lembaran kerja saya akan letakkan pada 14 ataupun 16 lah supaya tulisan jelas dibaca oleh murid-murid ya. So saya letakkan 16 di sini. Okay, dan seterusnya di sini adalah alignments. Alignments akan menentukan kedudukan di manakah teks ini berada. So yang ini adalah align left. Align left bermakna teks akan berada di sebelah kiri. Yang ini adalah center. Center bermaksud dia akan pergi ke tengah. Dan akhir sekali di sini ialah right. Right ialah di sebelah tepi. Dan ada satu lagi butang di sini iaitu justify. Justify ni sesuai digunakan untuk perenggan yang panjang ya. Disebabkan kita cuma ada satu perkataan saja, satu ayat saja, jadi tidak perlu guna justify ya. Justify ni dia berfungsi untuk menyusun semua perkataan di sebelah tepi ni selari seperti ini. Dia selari mengikut garisan di hujungnya. Jadi contohnya saya akan letakkan di tengah. Okay, lepas tu tekan enter. Ingat ya, bila enter, kalau cikgu tak nak lagi guna yang ini, yang bold, underline, dan italic ni, aktifkan dia, deactivatekan ketiga-tiga ini ya. Dan letakkan balik di sebelah sini. Okey, sekarang misalnya di atas sekali latihan, kebiasaannya akan ada nama. Okey, jadi mulakan dengan nama NAMA, minta bertindih, kemudian garis bawah. Okey. Seterusnya enter. Okey, jadi yang pertama kita nak letakkan arahan dahulu ya. Jadi arahannya ialah misalnya kita nak buat tuliskan nombor mengikut gambar yang disediakan. Apa-apa arahan yang sesuai lah, yang mungkin boleh lebih mudah untuk anak-anak murid cikgu faham. Okey, tekan enter. Okey, jadi sekarang ni saya akan ajarkan bagaimana cara untuk menambah dua benda dalam ni. Satu ialah insert table ataupun jadual, dan satu lagi ialah insert picture, gambar yang kita dah letakkan tadi ya. Okey, so contohnya kita nak letakkan satu jadual di sini. Misalnya kita nak letakkan dua soalan tadi. Jadi perancangannya ialah kita letakkan sini adalah gambar, manakala sini adalah nombor yang mereka akan tulis ya. Okey, jadi sekarang pergi ke insert, tab di atas ni. Okey, kemudian tekan pada table. Lihat pada table ni, jadi berapa yang cikgu nak buat. So contohnya nak buat, dia akan terus tunjuk di situ. So misalnya cikgu nak buat dua melintang, dua ke bawah. Contohnya dua melintang, dua ke bawah. Jadi cikgu boleh tekan. Ataupun kalau cikgu ada 3 soalan, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, bergantung kepada cikgu lah. Okey. Contohnya kita akan buat 2 soalan sahaja. Okey.
Alright, jadi sudah terpampang 2 di sini ya. Jadi bayangan dia lah yang sebelah sini adalah gambar, manakala sebelah sini adalah ruang kosong untuk murid kita menulis nombor tu nanti ya. Okey, bagaimana cara kita nak ubah saiz ni? Sebab ruang menulis nombor ni mungkin agak terlalu besar. Sebab kita nak lebih banyak gambar yang berada di sini. Okey, apa yang cikgu perlu buat ialah cikgu hanya perlu berada di sini, mouse ni adjust sehinggalah dia bertukar jadi begini. Tengok sekali lagi. Mouse macam ini. Tunggu sehingga dia berubah jadi itu dia. Yang macam tanda tambah tu. Okey, seterusnya apa yang cikgu perlu buat ialah cikgu tekan dan tarik. Dia akan ubah saiz ini ikut apa yang cikgu nak. Contohnya saya akan buat sampai sini sajalah. Kalau sudah boleh lepaskan. Okey, ke bawah pun sama juga. Ke bawah pun sama juga. Okey, apa yang cikgu perlu buat ialah pergi ke garisan di antara dua ni sehinggalah tu dia. Dia akan jadi tambah macam ni. Tarik dan besarkan dia. Pergi ke bawah. Okey, tengok mouse, lihat pada mouse. Bawah, tarik, tengok tanda tambah, tarik ke bawah macam ini. Alright. Jadi terhasillah dua soalan, tempat untuk dua soalan yang kita nak buat di sini ya. Okey, jadi ini adalah contoh dua soalan yang kita akan buat. Kita akan sediakan ruang di sini ya. Okey, seterusnya kita akan masukkan ke insert picture. Yang ini ada banyak sikit proses tetapi jangan susah. Saya akan bimbing cikgu step by step. Alright? Okey. Pergi sekali lagi ke insert. Dan kali ini tekan pada pictures. Kalau tadi table, sekarang kita lihat pada pictures. Kita tekan pada pictures. Tekan this device. Okey, tunggu sebentar. Okey, sekarang cari balik di manakah tempat cikgu letak file tadi. Di documents kan? Ini dia tadi. Ice cream dengan book. Jadi pertama kita nak letak ice cream dulu. Kita ambil ice cream ni dan masukkan. Nampak tak apa berlaku? Apabila gambar ni masuk, dia tiba-tiba menolak jadual itu ke bawah. Tapi cikgu jangan takut. Okey, jangan takut. Ini perkara biasa apabila gambar baru saja dimasukkan ke dalam ini ya. Jangan takut. Okey, jangan panik, okey. Kita ada cara bagaimana kita nak letakkan balik jadual ni ke tempat asal dia. Okey? Jadi sekarang ni cara untuk letakkan dia balik ke tempat asal ialah okey, pergi yang ini, gambar ini, pastikan gambar ini diklik. Contohnya kalau cikgu dah terlepas klik, cikgu tekan balik atas gambar ni. Tekan balik atas gambar ni. Okey, cikgu nampak tak? Akan keluar ini, layer options ni. Okey, tekan di sini. Jadi, untuk bagi jadual tu balik ke tempat asal tadi, cikgu hanya perlu tekan pada yang ini, in front of text. Dan selepas cikgu tekan, nampak tak? Jadual tu sudah balik ke tempat asal. Okey, kalau cikgu tak jumpa yang butang ini, cikgu boleh juga tekan di atas ini ya, wrap text. Ini tadi ya, in front of text ya. Kita tekan, dia akan berada di hadapan jadual ini ya. Okey. Sekarang mungkin cikgu terfikir, gambar ni terlalu besar. Macam mana kita nak masukkan ke dalam ni pula supaya dia boleh muat ke dalam ruang yang disediakan ni. Okey. Sekarang caranya lah kalau cikgu tengok ada macam tanda bulat di sini. Bulat ni sebenarnya adalah untuk cikgu atur saiz dia. Contohnya kita dari atas ni, lihat pada mouse tu, tunggu sehingga mouse tu berubah jadi macam ini. Dia ada atas ke bawah ni. Kalau dia pergi sini, dia macam ada kiri kanan sini. Kalau pergi sudut pun macam itu juga. Okay, jadi cikgu hanya perlu
tekan dan tarik. Kemudian sini juga tekan dan tarik. Okey, lihat. Image itu akan jadi kecil. Kalau tak nak buang masa, guna yang bucu ni pun boleh. Lagi senang. Dia akan terus kecilkan macam ini. Alright. Okey. Jadi, bila sudah dapat, cikgu atur-atur lah di dalam ni mana tempat cikgu nak letakkan di dalam gambar ni. Ya. Okey. Baiklah, boleh dapat setakat ni? Okey, kita dah berjaya letakkan satu gambar di dalam ni. Jadi sekarang, memandangkan latihan ni ialah mengira. Jadi kalau boleh saya tukar arahan lah. Kira bilangan dalam gambar di bawah. Tuliskan nombor di ruang yang disediakan. Contohlah, saya buat arahannya. Okey. Okey. Jadi sekarang ni, takkan nak satu objek je. Takkan kita nak kira satu aiskrim saja. Jadi macam mana kita nak letakkan lebih banyak dalam ni? Okey, jadi caranya ialah, okey, mula-mula sekali tekan dulu pada gambar ni. Tekan sebelah kanan pada mouse cikgu. Tekan copy. Okay, seterusnya tekan di luar ni. Klik kanan lagi. Tekan pada ini. Paste. Nampak tak? Dia akan ke luar. Okey, jadi macam mana kita nak buat sekali lagi? Okey. Cara yang sama, tekan kanan, copy. Tekan luar, paste. Dia akan salin benda yang sama. Tak perlu susah-susah cikgu nak masukkan gambar tiap kali. Copy. Paste. Oh, tunggu. Ingat ya. Tipnya, tekan luar dahulu. Selepas copy, tekan di luar dahulu. Okey, saya pun tak tahu kenapa Word agak pelik sikit cara copy paste dia. Dia mesti tekan luar dulu baru dia nak tambah yang baru. Kalau saya masih tekan pada ni dan saya tekan paste, gambar akan balik ke yang lama. Macam yang cikgu-cikgu nampak tadi. Okey, tekan luar, kemudian tekan paste. Lepas tu susunlah ikut mana yang cikgu nak letak. Copy, tekan luar, paste. Okey, contoh kita nak buat 7 aiskrim di sini ya. Okey, so saya lajukan sikit, tekan kanan, copy, luar, paste. Okey. Tekan kanan luar, copy, paste. Okey, itu dia. Okey, jadi lengkap sudah ada 7 aiskrim di sini. Okey, ataupun ini ada satu lagi option yang menarik. Kalau cikgu mungkin nak buat lebih menarik sikit gambar ni, takkan kita nak tengok aiskrim tu lurus saja. Kita boleh condongkan sikit aiskrim tu. Okey, jadi caranya lah tekan pada aiskrim yang cikgu nak condongkan tu. Nampak tak? Ada macam anak panah recycle di sini. Okey, cikgu tekan pada anak panah tu dan aturkan dia. Cikgu nak condong ke sebelah sini ke, nak condong sebelah sana ke, terpulang pada cikgu ya. Saya buat sebelah sini lah. Condongkan. Kalau cikgu nak senang tadi, sebelum cikgu copy, cikgu condongkan dulu. Okey. Okey, ini contoh sajalah yang saya nak bagi. Alright. Okey, jadi siaplah soalan pertama kita. Alright. Jadi seterusnya, kita nak buat yang kedua pula. Okey, ingat balik apa langkah tadi? Macam mana nak masukkan gambar? Okey, pergi insert, pictures, this device. Dan ambil book kali ini. Okey. Okey, jadi sekarang ingat apa cara cikgu tadi? Pergi ke sini ataupun wrap text,
tukar kepada in front of text. Okey, mengapa buat begini? Selain daripada nak membetulkan jadual tu tadi, kalau cikgu tidak ubah benda ni, cikgu tidak boleh alihkan gambar ini dengan bebas. Kalau nak alihkan dengan bebas, cikgu mesti tukarkan wrapping text ini kepada in front of text. Barulah cikgu boleh alihkan dia dengan bebas seperti ini ya. Okey, dan kalau cikgu tengok, mungkin ruang ni mungkin agak terlalu macam besar, takut membazir ruang di dalam ni. Okey, jadi caranya macam mana kita nak kecilkan ruang yang digunakan oleh gambar ni? Okey, pergi ke atas ni iaitu butang crop. Rasanya mungkin kalau selalu screenshot dekat handphone mungkin tahu crop ni apa fungsi dia. Okey, bila cikgu tekan crop, nampak tak? Semua anak panah ni akan bertukar jadi garisan macam ini. Jadi bila kita ambil garisan ni, contohnya saya ambil di tepi sini, tekan dan tarik, dia akan buang. Ruangan yang sedang bertanda kelabu ni akan dibuang. Tarik. Mana yang bertanda kelabu tu, maksudnya ruang itu akan dibuang nanti. Ini supaya cikgu boleh jimatkan ruang, supaya cikgu mungkin boleh letakkan banyak lagi buku di dalam ruangan soalannya. Okay. Bila sudah selesai, kalau cikgu sudah selesai edit, tekan saja di luar ini. Lihat, gambar sudah jadi kecil. Lebih banyak ruang yang cikgu boleh gunakan untuk edit dalam nanti ya. Okay. Dan resize, macam mana nak tukar size tadi? Gunakan ini ataupun mana-mana lah untuk betulkan size dia. Okay, contoh kat sini saya cuma nak letakkan 5 saja. Okay, jadi apa langkah pertama tadi? Tekan kanan, copy. Okay, tekan luar. Ingat, tekan luar, kemudian tekan paste. Dia akan muncul. Betul sekali lagi, tekan kanan, copy, tekan luar, paste. Okay. Sama juga, tekan kanan, copy, tekan luar, paste. Mudah saja cikgu, jangan susah, jangan stres. Copy, tekan luar, paste. Dan itu dia, kita sudah cukup 2 soalan. Tapi kalau cikgu kena bagi banyak soalan lah. Ini saya cuma tunjuk untuk contoh saja. Dan kalau kita besarkan balik ruang ni, kira sudah lengkap lah 1 lembaran kerja matematik. Dan jangan lupa, apa langkah penting tadi? Jangan lupa save. Jangan tutup terus. Kalau tutup terus, semua yang cikgu buat ni tadi akan hilang. Jadi, tekan di butang save, butang disket atasnya. Bila tekan, kalau dia kata save to this PC, bermaksud sudah okey, tidak ada masalah. Baiklah. Jadi ini adalah tutorial bagaimana untuk membuat latihan bergambar di dalam Microsoft Word. Sampai juga menunjukkan asas penggunaan beberapa feature di dalam Microsoft Word ya. Okay, jadi nanti saya akan tunjukkan lagi beberapa yang lain secara beransur-ansur. Okay, buat masa ni, cikgu boleh cubalah menghasilkan lembaran kerja cikgu sendiri untuk kegunaan murid-murid cikgu ya. Okay, jadi sekian terima kasih dan selamat mencuba. Okay, jumpa lagi.